Bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cerah. Allah maftah. Berapa minit ni? اللهم خاف علينا برحمتك وانشر علينا من برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. آمين. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam minggu lepas kita dah belajar tajuk. Semua mute suara. Minggu lepas kita dah belajar tajuk iaitu solat gerhana. Gerhana, kita ulang sikit apakah yang maksud dengan solat gerhana tu? Solat gerhana. Solat gerhana ni apa? Solat sunat gerhana ialah solat 2 rakaat yang dilakukan ketika gerhana bulan atau matahari. Hukumnya sunat muakkidah dan sunat yang dituntutlah dan boleh dilakukan secara perseorangan. Tetapi yang lebih utama ataupun lebih afdal, lebih baik dilakukan secara berjemaah. Solat gerhana matahari dan gerhana bulan dilakukan bermula terjadi gerhana sehingga selesai gerhana. Yang ni adalah kita buat ulang kaji tentang solat gerhana kita. Kita tengok ada perbezaan gerhana bulan macam mana, gerhana matahari macam mana. Niat dia beza sikit. Contoh, lafaz niat solat gerhana macam mana? Usolli sunnatan khusuf. Huruf kha kat depan, khusuf. Khusuf. Kalau gerhana bulan kita panggil khusuf. Kalau gerhana bulan kita panggil khusuf. Kha, sin, waw, fa. Rak'atain lillahi ta'ala saja solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau gerhana matahari pula, gerhana matahari kita niat usalli sunnatan kaf, kusuf, kusufi. Niat. Kalau bulan, gerhana bulan khusuf, kha. Kalau gerhana matahari kaf, kusuf, ku. Kalau ingat kalau gerhana matahari KUSUF, kusuf. Kalau gerhana bulan kha macam mana? KHO, kha kan? Ni kha macam tu. Khusuf. Yang tu dia punya perbezaan dalam segi lafaz. Tapi dua-dua maksud gerhana lah, cuma yang bezakan dia matahari dan bulan sahaja. Lepas tu dia punya solat-solat dia macam biasalah, diselangkan lepas solat tu, lepas tu kena ada khutbah. Khutbah solat sunat gerhana. Yang tu adalah kita buat ulang kaji untuk minggu lepas. Jadinya minggu ni kita akan masuk tajuk baru iaitu solat jamak dan khosor. Pernah dengar kan? Pernah buat ke? Ada yang pernah buat ke Ustaz? Solat jamak dan khosor. Solat jamak dan khosor. Buka buku teks, muka surat 51. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan jamak dan khosor. Ni buka muka surat 51, tengok ni. Tengok tulisan ada kuning ni. Saya baca Ayah, telah masuk waktu solat zuhur. Di mana kita hendak menunaikan solat? Betul ayah jawab. Ni, ayah dia jawab pula. Ni, insya-Allah kita akan berhenti di kawasan rehat lah. R&R kat highway kan, kita ada banyak R&R kan. Lepas tu, bagaimana cara solatnya ayah? Kita akan melakukan secara jamak dan qasar. Ini adalah pengenalan ataupun kita tengok kita boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan jamak, apakah yang dimaksudkan dengan qasar. Dua-dua ni benda yang berbeza tapi dilakukan pada waktu yang sama ataupun pada waktu yang sama lah kita katakan. Dua-dua perkara yang berbeza. Jamak ni maksud lain,
Qasar ni maksud lain tapi dilakukan pada waktu yang sama. Okey, muka surat 52. Tengok. Muka surat sebelah. Muka surat 52. Saya nak besarkan. Oh. Okey, kita tengok muka surat 52. Ada masuk tak? Tak ada. Kita dah masuk. Okey, muka surat 52. So kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan qasar, apakah yang dimaksudkan dengan jamak. Kita tengok pengertian solat jamak dan qasar ataupun maksud solat jamak dan maksud solat qasar tu apa? Okey, tengok pengertian pertama. Solat jamak. Jamak ni apa? Jamak ni ialah menghimpunkan ataupun mengumpulkan. Menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat. Yang itu adalah dimaksudkan dengan solat jamak. Jamak ni apa? Menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat. Kita akan tengoklah macam mana yang dimaksudkan dengan jamak yang kita himpun tu macam mana. Kita Ustaz akan beri contoh. Sekarang kamu perlu tahu maksud ataupun pengertian solat jamak itu dulu. Iaitu menghimpunkan dua solat fardu. Menghimpunkan maksud dia kumpul lah. Dia kumpulkan dua solat fardu, contoh solat zuhur ke dengan asar kan, dia kumpul tu, solat tu kan dua waktu yang berbeza kan, dia kumpul buat pada satu waktu yang sama. Contoh, dia buat jamak ni, dia kumpul zuhur dan asar, maka dia buat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Yang tu dimaksudkan dengan menghimpun pada waktu yang sama. Contoh waktu zuhur, asar kan waktu asar lain, waktu zuhur lain, jadinya dia awalkan solat, dia himpun, dia ambil solat asar tu, dia buat pada waktu zuhur. Yang tu adalah dinamakan sebagai menghimpun pada waktu yang sama. Okey, lepas tu solat qasar ialah, tadi jamak, qasar pula apa? Qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isyak sahaja. Qasar ni khusus untuk 3 solat ni sahaja. Nampak? Qasar adalah khusus untuk 3 solat ataupun solat yang ada 4 rakaat sahaja. Baru boleh qasar. Kalau macam maghrib tak boleh qasar. Subuh pun tak boleh qasar. Kan? Subuh, kalau nak kata subuh jamak pun tak boleh. Subuh pun terkeluar dah. Subuh jamak pun tak boleh. Yang boleh hanya zuhur, asar, maghrib, isyak sahaja. Tapi untuk qasar ataupun untuk memendekkan ni khusus untuk solat yang ada 4 rakaat sahaja, iaitu solat zuhur, asar dan isyak. 3 solat ni saja yang boleh diqasarkan sebab solat ni kan 4 rakaat. Jadi kalau qasar ataupun kita pendekkannya jadi 2 rakaat. Kalau kamu kata maghrib tak boleh Ustaz, maghrib 3 rakaat, jadinya 3 rakaat tak boleh. Syarat nak qasar hanya 4 rakaat sahaja. Macam tu. Okey, solat kita tengok. Solat yang boleh dijamak. Nampak? Solat yang boleh dihimpunkan. Solat apa? Solat zuhur dengan solat asar. Dia kena solat yang dekat-dekat. Bukan solat, contoh kamu nak jamak solat zuhur dengan solat maghrib. Ataupun solat zuhur dengan solat isyak. Tak boleh. Kena solat yang dekat-dekat waktu. Ataupun solat yang ikut turutan tu lah. Contoh 2, 3, 4, 3, 4 macam tu. Contoh zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Maghrib dengan solat isyak. Tak boleh. Zuhur dengan maghrib. Tak boleh. Asar dengan isyak. Tak boleh. Walaupun asar dengan maghrib pun tak boleh. Kena zuhur dengan asar. Maghrib dengan isyak. Ataupun dia terbalik boleh. Zuhur dengan asar ataupun asar dengan zuhur. Maghrib dengan isyak ataupun isyak dengan maghrib.
tak boleh langkau. Macam tu. Dia kena ikut turutan tu. Tak boleh. Sebab kalau kita ikut pun kita punya waktu solat, contoh Zuhur pukul 1.30, Asar pukul 4.30. Betul? Kan? Waktu tu kemungkinan macam kita musafir ataupun kita jalan perjalanan yang jauh kan. Jadinya waktu tu je lah kita nak musafir. Waktu tu lah kita nak gunakan waktu solat jamak tu kan. Kan kita nak, dah kita sampai rumah maghrib pun kita nak jamak lagi, tak boleh. Melainkan perjalanan yang waktu panjang. Kalau perjalanan waktu yang panjang, maka kita boleh buat Zuhur dengan Asar ataupun maghrib dengan Isyak. Boleh macam tu. Kena buat satu-satu. Tak boleh kamu tak boleh langkau. Contoh Zuhur dengan maghrib, Asar dengan maghrib ke, Asar dengan Isyak tak boleh. Kena Zuhur dengan Asar, Asar dengan Zuhur, maghrib dengan Isyak, Isyak dengan maghrib. Yang tu sahaja. Nanti kita akan belajar contoh-contoh mana dulu kena solat. Zuhur dulu ke, Asar dulu, ataupun Isyak dulu ke, maghrib dulu. Nanti kita akan belajar itu. Hukum, kita tengok hukum pula. Hukum jamak dan qasar. Hukum jamak dan qasar ni, hukum dia harus. Nak buat boleh, tak buat boleh. Ni adalah kita panggil dalam kita punya istilah fiqh, kita panggil rukhsah. Kemudahan kita. Allah bagi kemudahan untuk kita. Kan? Allah bagi kemudahan untuk kita untuk jamak. Dia lebih inilah kita kata untuk kemudahan bagi kita lah kan. Dah kita jalan jauh-jauh mestilah penat kan. Tapi sekarang taklah penat sangat sebab kita naik kereta. Kalau ikut zaman Nabi dulu kan tunggang naik unta ataupun jalan kaki kan, sebab tu dibolehkan untuk jamak ataupun qasar. Sekarang pun boleh guna kita. Cuma sekarang pun tak ada masalah guna, cuma ni adalah hukum dia adalah harus. Nak buat boleh, tak buat boleh. Adalah salah satu rukhsah ataupun kemudahan bagi orang Islam. Nanti kita akan tengoklah kenapa boleh jamak, kenapa boleh rukhsah, kenapa boleh qasar. Kita akan tengok dia punya dalam masuk syarat-syarat jamak dan qasar. Muka surat 53. Kita akan tengok syarat kenapa dibolehkan, syarat sah ataupun syarat kenapa dibolehkan solat jamak dan qasar. Yang pertama, tengok bintang yang pertama ni. Tengok bintang yang pertama. Iaitu yang pertama, berniat jamak dalam solat pertama. Contoh berniatlah. Contoh kamu nak keluar rumah, kamu nak pergi dari KL, nak pergi balik Johor ke, jauh kan, melebihi kita katakan 90 km. Yang tu 2 marhalah kiraan tu. Melebihi, contoh kamu nak pergi dari KL nak pergi Johor jauh, contoh dalam 300 km kan. Jadinya dia punya apa tu kita panggil jarak tu dah melebihi kiraan 2 marhalah ataupun 90 km. Jadinya kamu bolehlah berniat, kamu dah tahu kan. Kamu punya perjalanan tu kamu dah tahu, kamu memang dah tahu kata perjalanan kamu nak pergi ni melebihi daripada 90 km. Contoh nak pergi Johor kan, dah tahu lah confirm dah lebih daripada 90 km. Jadinya bolehlah kamu berniat dahulu. Kata okey, masa kamu nak keluar tu kita niat lah. Satgi nak buat, kita kata satgi kita nak buat jamak lah. Macam tu tak, yang tu dah memadai. Berniat dalam hati. Yang tu adalah memadai. Okey, yang kedua, berniat qasar dalam takbiratul ihram. Kamu nak niat qasar ni, kita akan belajar dia punya niat macam mana nak niat, macam mana nak niat jamak, macam mana nak jamak qasar. Jadi kita akan belajar, tapi kita akan tengoklah dia punya cara niat jamak dan cara niat qasar dalam takbiratul ihram. Macam biasa je. Okey, yang ketiga, perjalanan yang yang ni adalah syarat sah solat jamak dan qasar. Kenapa dibolehkan solat jamak dan qasar? Perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak ni macam mana? Macam mana? Perjalanan yang apa? Perjalanan yang apa? Kita katakan perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Contoh, perjalanan yang perjalanan yang tak, contoh kita niat apa?
kita nak pergi ziarah sahabat, pergi nak ziarah orang tua kita kan, yang tu bolehlah perkara-perkara yang harus. Contoh perkara yang perjalanan yang diharuskan oleh syarak, perkara harus. Contoh nak pergi melawat kawan, nak pergi berjalan kan, tanpa ada maksiat ataupun contoh kita nak niat pergi mencuri. Maka yang tu tak dibolehkan syarak. Yang itulah yang kita perjalanan yang diharuskan syarak. Perjalanan kalau kamu nak buat solat jamak dan qasar, tapi kamu niat sebelum kamu keluar tu, kamu niat kamu nak pergi merompak kat Johor, maka kamu tak boleh melakukan solat jamak dan qasar. Sebab apa? Perjalanan kamu yang kamu nak buat tu adalah perkara yang haram. Sebab apa? Dia adalah perjalanan yang untuk apa perjalanan tu? Untuk kamu buat perkara yang dosa atau perkara maksiat lah. Tak kisahlah perjalanan apa pun. Bila mana perjalanan kamu tu, kamu niat perkara yang maksiat, maka tidak dibolehkan kamu untuk pergi jamak ataupun qasar. Contoh pergi tengok konsert kan, benda tak elok kan. Contoh pergi tengok konsert, itu tak boleh di jamak qasar. Tak kisahlah apa-apa konsert yang bercampur lelaki perempuan, yang tu tak boleh tak boleh kamu melakukan solat jamak dan qasar. Itu contoh macam tu. Yang tu adalah dimaksudkan dengan perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak ni contoh benda-benda yang mendatangkan kebaikan kepada kita dan kepada orang lain. Yang itu adalah perkara yang diharuskan. Contoh pergi nak keluar makan ke, nak pergi makan jauh, tak apa, boleh je yang tu. Okey, yang seterusnya. Perjalanan yang tidak kurang daripada 2 marhalah bersamaan lebih kurang 89 km. Perjalanan kamu tu, jamak dan qasar kamu kenalah melebihi. Okey, kamu dah niat nak pergi melawat, kamu dah niat nak jamak. Okey, pertama kamu dah niat ni, nombor 1 ni. Lepas tu kamu perjalanan yang kamu nak jalan tu, kamu nak pergi melawat sahabat kamu yang sakit. Contoh itulah, perjalanan kamu tu mestilah melebihi daripada 89 km. Tidak 59 km, 89 km. Perjalanan kamu kenalah melebihi daripada 89 km. Kalau dari sini pergi mana? Melaka, Jasin. Contohlah pergi kat Melaka. Melaka rasanya dah 89 km kot. Kalau pergi Melaka. Negeri Sembilan tu kat Seremban tu rasa tak sampai lagi. Macam itulah. Perjalanan kamu tu mestilah melebihi daripada 89 km dari tempat kamu tu. Barulah kamu dibolehkan jamak dan qasar. Walaupun kamu nak pergi melawat sahabat kamu yang sakit, tapi perjalanan kamu tak lebih, contoh perjalanan kamu 80 km saja, maka kamu tidak dibolehkan untuk jamak dan qasar. Kena melebihi 89 km. 89 km tu jarak lah. Kalau kita punya istilah fiqh kita, 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah bersamaan lebih kurang 89 km. Okey, yang seterusnya. Bintang yang 3, syarat yang seterusnya. Mengetahui. Kamu kena tahu. Kamu kena tahu kaifiat melakukan solat jamak dan qasar. Maksud kata macam mana? Kamu kena tahulah cara-cara nak solat, cara-cara nak niat, cara-cara nak solat jamak dan qasar. Solat dia macam mana kita nak tahu solat dia macam mana? Nanti kita akan belajar lepas ni. Yang seterusnya. Bintang yang seterusnya. Syarat sah solat jamak dan qasar, berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai, kekal perjalanan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Ni tak faham. Berkekalan dalam perjalanan. Ni Ustaz tak faham macam mana. Nanti saya beritahu balik ni. Berkekalan dalam perjalanan. Kenapa ada hijau dekat skrin saya ni? Hijau apa? Hijau. Tak tahulah. Ni Ustaz tak faham macam mana. Nanti Ustaz tengok balik
Nanti Ustaz beritahu. Saya Berkekalan ni. tak boleh nampak. Ha? Saya tak boleh nampak muka surat yang mana. Muka surat 53. Okey. Muka surat 53. Semua orang muka surat 53. Syarat sah solat jamak dan qasar. Okey, tengok. Bintang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bintang yang ke-7. Allah. Bintang yang ke-7. Tengok bintang yang ke-7 pula. Syarat sah solat jamak dan qasar. Tengok bintang yang ke-7. Dilakukan secara muawalat. Muawalat. Mualat berturut-turut. Kecuali jamak takhir. Yang faham tak macam mana? Contoh, kamu nak jamak solat Zuhur dan Asar, kan? Jadinya kamu nak sembahyang lah. Okey, kamu dah melebihi, contoh kamu keluar rumah pukul 12 tengah hari. Kamu nak pergi ke Johor, betul? Lepas tu perjalanan dari sini kamu nak pergi melawat sahabat kamu yang sakit. Contoh kamu nak pergi makan ikut kamu lah. Kamu nak pergi benda yang elok lah, kita katakan benda yang berfaedah. Ataupun benda yang tak mendatangkan maksiat, maka kamu keluar. Kamu keluar dari rumah KL ni dalam pukul 12 tengah hari. Okey, tak masuk waktu Zuhur lagi kan? Bila mana tak masuknya? Lepas tu kamu sampai ke Melaka. Melaka tu jarak kamu tu dah lebih kurang contohnya 80 km. Kan? Jarak kamu tu dah sampai 80, dah lebih 100 kali. Melaka rasanya dah 90 ke 100 km dah ke Melaka tu. Okey, kita contoh. Kamu sampai ke Melaka pada pukul 2 petang. Kita katakan macam tu, 2 petang. Maka dah waktu solat Zuhur kan? Maksudnya kata dilakukan secara betul-betul tu macam mana? Kamu niat jamak, kamu niat untuk himpun solat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur. Jadinya lepas kamu solat Zuhur 2 rakaat, sebab apa? Kamu dah boleh qasar kan? Lepas kamu sembahyang Zuhur 2 rakaat, sebab kamu qasarkan sekali. Jadinya pendek jadi 2 rakaat lah. Kamu dah pendekkan solat Zuhur tu jadi 2 rakaat. Lepas kamu sembahyang solat Zuhur 2 rakaat, kamu niat pula solat fardu asar qasar juga 2 rakaat. Yang tu adalah lepas kamu sembahyang Zuhur, terus kamu sembahyang asar. Yang tu adalah dimaksudkan dengan berturut-turut. Dia tak boleh, contoh kamu sembahyang Zuhur kan, pada kamu nak kamu jamak qasar, sembahyang pada waktu Zuhur. Okey, kamu sudah sembahyang Zuhur 2 rakaat sebab pendek kan. Lepas tu kamu pergi minum air, lepas tu, ataupun kamu pergi terus ke Johor tadi tu. Tak boleh, dia kena berturut-turut. Yang tu dia masukkan dengan jamak dan qasar sekali. Kena berturut-turut, kena buat Zuhur, Asar terus kamu sembahyang. Sebab tu dibolehkan untuk memendekkan ataupun kita bagi pendek lah dari 4 rakaat ke 2 rakaat. Yang tu dia dimasukkan dengan berturut-turut. Dan yang bintang yang terakhir. Bintang yang terakhir. Dilakukan 2 solat secara tertib kecuali solat jamak takhir. Maksud kata ni macam mana? Dilakukan 2 solat secara tertib, ikut turutan lah. Contoh, kamu nak sembahyang, kamu nak solat jamak dan qasar pada waktu Zuhur kan? Waktu Zuhur kan? Kamu tak bolehlah niat waktu kamu nak solat Zuhur dan kamu nak jamak waktu Asar sekali, betul? Jadinya kamu tak bolehlah niat solat fardu Asar dahulu. Kamu kena niat fardu Zuhur dulu. Sebab apa? Dah sekarang kamu sekarang dalam keadaan waktu Zuhur. Yang ni adalah dinamakan sebagai jamak takdim. Jamak takdim ni jamak di waktu yang pertama. Jamak takdim ialah jamak yang dilakukan pada waktu pertama. Contoh Zuhur dengan Asar, mana dulu? Zuhur dulu kan? Jadinya kamu kena niat pada waktu Zuhur dahulu. Kalau kamu niat pada waktu Asar, hendaklah kamu melakukan solat jamak tu pada waktu Asar. Nanti kita akan belajar. Jamak ni ada 2, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ni macam mana? Jamak yang dilakukan pada awal waktu ataupun solat yang pertama ataupun waktu yang pertama. Contoh Zuhur dengan Asar. Zuhur dulu baru Asar. Jadinya itu dah dinamakan sebagai jamak takdim.
Yang dinamakan sebagai jamak takhir pula, iaitu kamu kamu sembahyang zuhur dengan asar pada waktu asar. Faham? Yang tu adalah dinamakan sebagai jamak takhir. Kamu melewatkan. Itu takhir. Takhir melewatkan jadinya. Contoh, kamu dari KL nak ke Melaka. Kamu tak berhenti langsung. Dari KL kamu keluar pukul 12. Pukul 12 sampai ke Johor dah pukul 5 petang. Jadinya waktu zuhur dah habis kan? Jadinya kamu bolehlah kumpul waktu zuhur tu ke waktu asar dengan melakukan jamak takhir. Yang tu adalah dimakan sebagai jamak takhir. Ingat, jamak ada dua. Taqdim dan takhir. Yang asal belakang ni ada kot. Tu ada. Tajuk ni kita akan belajar minggu depan. Jadi sekarang ni kamu perlu tahu apakah yang dimaksud dengan jamak, apakah yang dimaksud dengan qasar. Jamak ialah apa? Jamak ni adalah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu solat saja. Zuhur, kalau kamu nak main zuhur, kamu kumpul sekali asar dalam waktu zuhur tu. Yang tu adalah dimaksudkan dengan menghimpunkan. Kalau qasar pula ialah memendekkan solat. Contoh, zuhur, asar, isyak 4 rakaat. Kamu boleh pendekkan dia jadi 2 rakaat. Yang itu adalah dimaksudkan dengan qasar. Qasar hanya boleh dilakukan pada solat fardu yang ada 4 rakaat saja. 4 rakaat apa? 4 rakaat iaitu fardu solat zuhur, asar dan isyak saja. Solat lain selain itu tak boleh. Solat subuh terkeluar dah. Solat subuh jamak dan qasar memang tak boleh buat apa. Solat subuh kamu kena sembahyang juga macam mana pun. Okey. Solat zuhur dengan asar. Yang itu adalah pengertian jamak dan qasar. Lepas tu tadi kita dah belajar syarat. Syarat pertama apa? Berniat dalam solat berniat jamak. Sebelum kita keluar tu, kita niatlah. Hari ni nak main jamak lah. Yang itu sudah memadai kata kita nak berniat jamak. Ataupun kita nak kumpulkan solat fardu kita. Yang kedua, berniat qasar dalam takbiratul ihram. Yang ni kita akan belajar untuk minggu depan. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Bintang yang ketiga ni perjalanan yang tak mendatangkan maksiat. Bolehlah. Kita katakan nak buat jamak dan qasar ni, pastikan perjalanan kamu tu tak membawa maksiat. Contoh nak pergi merompak ke, nak pergi bunuh orang ke, contoh macam itulah. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak ni perjalanan yang tak memudaratkan orang lain dan tak memudaratkan kita. Okey, seterusnya. Perjalanan tidak kurang 2 marhalah. Perjalanan kamu tu mestilah melebihi 89 km ataupun 2 marhalah. Dua marhalah ni bersamaan 89 km. Yang tu saja kamu tahu. Mengetahui kaifiat ni bintang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, kamu mestilah mengetahui kaifiat ataupun cara-cara nak solat jamak yang qasar. Macam mana cara nak solat, macam mana nak niat, kamu kena tahu. Barulah boleh kamu melakukan solat jamak dan qasar. Berkekalan ni menyerupai Ustaz terang balik. Yang seterusnya dilakukan dengan mualat. Mualat ni maksudnya berturut-turut. Zuhur, asar terus. Maghrib, isyak terus. Dia kena berturut-turut. Tak boleh, contoh kamu sembahyang zuhur, jamak, qasar dah 2 rakaat, lepas tu kamu pergi terus tempat lain. Tak boleh, kena berturut-turut. Lepas kamu sembahyang zuhur 2 rakaat tu, sembahyang terus asar. Niat bangun diri terus asar tu. Dan yang terakhir, dilakukan 2 solat secara tertib. Itulah zuhur dulu. Asar, zuhur dulu. Kalau kamu nak kumpul zuhur, kalau kamu nak himpun zuhur dan asar pada waktu yang sama, kamu nak himpun solat zuhur dan asar pada waktu zuhur, maka kamu perlulah niat solat fardu zuhur dulu. Yang ni dia dimaksud sebagai jamak takdim. Jamak takdim ni apa? Kamu solat di awal waktu dahulu. Contoh di awal waktu macam mana? Zuhur dengan asar mana dulu? Zuhur dulu. Jadinya kamu niat waktu zuhur dululah. Maghrib dan isyak mana dulu? Maghrib dulu kan? Jadinya kamu niat solat maghrib dahulu. Baru diikuti dengan solat isyak. Yang tu adalah jamak takdim. Kalau jamak takhir ni apa? Kamu himpunkan solat di hujung waktu. Contoh, zuhur dengan asar. Kamu
contoh kamu nak himpun waktu Zuhur dan Asar. Kamu buat solat Zuhur dan Asar ni pada waktu Asar. Jadinya contoh kamu dari KL pergi ke Johor. Jadinya pukul 12 kamu keluar dari KL sampai Johor pukul 5 petang. Makanya kamu dah tertinggalkan solat Zuhur. Lepas tu sebab tu pentingnya kamu kena berniat jamak. Sebelum kita keluar kita niat lagi nak jamak takhir lah, nak sembahyang jamak takhir lah. Yang tu memadai kamu berniat macam tu. Jadinya kamu dari Johor dari KL nak ke Johor, jadinya dah 300 km lebih kan. Jadinya kamu keluar KL pukul 12 tengah hari sampai Johor pukul 5 petang. Jadinya kamu sembahyang waktu Asar kan, kamu sembahyang Asar dan kamu himpun sekali waktu Zuhur pada Asar itu dengan melakukan niat solat Asar dahulu. Ikut pada waktu dulu. Ikut pada waktu kamu sembahyang tu. Kamu niat yang tu dulu. Nanti dia masukkan dengan tertib. Okey. Nah, ni untuk minggu depan. Okey, muka surat. Buku tulis ada kan? Buku latihan kamu. Kamu cuba buat satu muka surat saja. Saya tak ada buku tu, jadi saya tak tahu. Kamu buat latihan buku fiqh, solat, jamak dan qasar. Buat satu muka surat je. Yang ni untuk minggu depan. 56 ke? Buat 56 saja. Buat 56 saja. Buku latihan siri inovatif tu yang berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Boleh semua. Muka surat berapa? 56 saja. Buat 56 saja. Buat satu muka surat je. Okey. Yang lain kita akan belajar minggu depan. Wallahu a'lam. Okey, semua baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam wa ilayya Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.